Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita sambalik kitab kita ni, kitab Sabil dan Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kitab Sabil dan Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita dalam bab solat. Dan kita bicara berapa kali solat sunat. Hari ni kita nak bicara solat berjemaah. Tak kira lah fardu ke sunat, solat berjemaah. Dia kata dah. Tetapi maksudnya lebihlah semaya berjemaah. Lagi banyak jemaah tu lagi baik kita semaya. Lebih besar lah fadilatnya, lebih besar, lebih afdal semaya jemaah tersebut kalau lebih ramai jemaahnya dah. Tetapi kalau imamnya terdiri dari ahli bid'ah, tak imam masalah pula. Semaya jemaah tu ramai, ada masjid besar, orang ramai, tapi tak imam di bid'ah yang belum mencapai tingkat kafir. Tak sampai tingkat kafir lah. Seperti pengikut aliran Jabariyah. Dia sebenarnya setiap ni ada tahap kafir, ada dak dah. Tapi secara umumnya kita ke bab tuduh orang, kita kena sangka baik dulu dah. Tak siapa sangka kafir dah, kena nikahi biar dia tak kafir lagi. Walaupun ada ajaran dia sampai tahap kufur dah. Contohnya ajaran Jabariyah, Qadari, Wahdatul Wujud. Dah, Wahdatul Wujud pun dah. Ni Wahdatul Wujud ni sufi lah, sufi batiniyah dah. Cuma masalahnya ada tok guru kita pun dah terpengaruh segi, tak tahu dah, kita kata dari tulisan dia tu macam ada Wahdatul Wujud dah. Cuma ajaran itu tetap kafir sesat, tapi orang tu payah kita nak hukum dah. Masa ada orang yang berjasa besar. Contoh kitab Hidayatul Salikin, Mufti Johor tu kata haram lah tak. Tak boleh saya baca Hidayatul Salikin, sedangkan kitab tu menarik dah. Kitab tasawuf. Tapi gitulah dah. Kita nak tuduh orang payah, cumanya kita kira kalau ia paling kurang apa bid'ah lah. Ahli bid'ah dah. Tapi bila tentu orang tu tentu kafir dah. Begitu juga Rafidiyah dah, orang Syiah. Kita boleh royak ajaran dia sampai tak kufur, ada tu sampai tak kafir dah. Tapi orang dia payah juga lah. Nah, gitulah. Jadi lah mana pun sekurang-kurangnya ahli bid'ah dah. Ataupun imannya itu orang yang fasik, khunsa dah. Ataupun masjid yang dekat menjadi kosong kalau tinggalkan kerana ia menjadi imam pada masjid itu. Maka berjemaah di masjid yang sedikit jumlahnya lebih afdal. Ada beberapa perkara menyebabkan semaya jemaah ni lebih baik sikit daripada ramah. Jikalau hak semaya ramah tu, jemaah ramah tu imam tu bid'ah. Ge Syiah ko dah, waktu Wahdatul Wujud ko dah. Sokong ramah dah. Ramah orang dengar ngajar sedap dah. Tapi dia ada pemahaman yang pelik lah. Macam lah juga ada isu orang yang mana tolak hadis habis. Pokok tolak hadis dak, golongan Syiah, golongan anti hadis sokong dia dah. Kerana dia kata hadis tu nak tak boleh percaya mana dah. Sebabnya mungkin dusta, mungkin tipu dah. Dia kata dah. Dia menyebabkan sokong dah pokok Syiah, pokok anti hadis. Nah, sokong dia gitulah. Masalah orang-orang bid'ah ni kadang dia tak tahu pun dah. Dia pun tak sengaja jadi ahli bid'ah. Tapi pendapat dia tu kerana sistem yang belajar untuk guru dia gitu menyebabkan dia tak seru pun dia anti hadis, pada hadis anti hadis. Itu masalahnya. Dan dia terima hak pelik-pelik dah. Ajaran pelik-pelik dia terima dah. Jadi tak iman kalau jenis pelik gitu kita tak molek pergi walaupun ramai jemaah dia. Kita molek buat semaya masjid kita kecil, ia tidak ada ahli bid'ah ni. Tak iman tu bukan ahli bid'ah lah. Ataupun kita ni tak iman tu fasik jahat dah, ataupun khunsa lah. Ataupun ada masjid dekat rumah kita, ada masjid belasah masjid lah, kita kira ada masjid kat rumah kita. Yang mana kalau pakat tinggal bayar masjid dekat ni, pergi kat masjid jauh hak ramai orang, habislah masjid, tak ada orang langsung lah masjid dekat ni. Jadi lebih sikit tu jumlah lebih afdal bagi kita lah. Gitu lah. Gitu perbahasan. Berjemaah di masjid yang tiga iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Dah jadi afdal lagi dah. Sekalipun jemaahnya sedikit, lebih afdal dari berjemaah di tempat yang lain.
Salah kau pergi semaya lain, bukan Masjidil Haram dah. Semaya di hotel ramah dah. Tetap lebih afdal semaya di Masjidil Haram dah. Masjidil Haram tetap lebih afdal. Syekh Ramli dan Syekh Mutawalli mengatakan solat seorang diri di ketiga-tiga masjid di atas lebih afdal dari solat berjemaah di masjid-masjid lain sekalipun dah. Bukan semaya jemaah dan semaya sore pun lebih afdal di Masjid Mekah, Masjid Madinah, Masjid Aqsa dah. Tempat tu lebih afdal dah. Walaupun semaya sore diri dah. Jadi Syekh Ramli, Syekh Mutawalli dah. Lepas tu dia kata, nama Syekh Ibn Hajar Al-Hatami yang mengikuti fatwa Imam Ghazali mengatakan solat seorang diri yang khusyuk dan solat berjemaah yang tidak khusyuk, maka solat seorang diri lebih afdal dari solat berjemaah. Dan fatwa Imam Ghazali ini kemudian diikuti oleh Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam. Gitulah dia kata, ada juga kata semai sore kalau khusyuk. Tapi gitu dah, dia tak boleh main sangkit gitu, dah kita tak punah jalan agama pasal syariat sebenarnya semaya berjemaah bukan semaya sore dah. Dan tak boleh beri fatwa gitu sebenarnya kira dah, kita kira dah. Asal-asalnya semaya fardu ni berjemaah. Khusyuk tak khusyuk pun dia kena berjemaah. Nak suruh khusyuk bab sunat, kalau nak kejar khusyuk sangat kejar masa semaya sunat lain lah, bukan semaya fardu. Banyak lagi masa lain nak semaya sunat nak suruh khusyuk benar kan. Kalau salah kekurang setengah mana beza semaya sore ni semaya berjemaah ni lebih khusyuk semaya sore dah. Setengah mana boleh beza dah. Tak boleh beza dah. Di benda tu benda relatif, jadi kita pakai zahir syariat iaitu semaya fardu ni lebih baik berjemaah. Imam Zarkashi berkata qaul dipilih dari pendapat yang benar berbeza dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dan Izzuddin Ibn Abdul Salam oleh Tok Guru besar. Tok Guru yang kita hormati, yang kita sayang, tapi dia berdasarkan hujah dan fakta, kita tak boleh terima pendapat yang bercanggah dengan hujah yang kuat dah. Jangan duk mentang-mentang tok kita kat benda salah pun tak bela juga dah. Benda tak logik pun. Tok Guru kita kan alim kan? Tok Guru lain tak jahil berat gitu dah. Jadi semua tok Guru kita kata benda yang tak kuat pun kita terima dah. Dia akan rosak agama kita. Tok Guru kita manusia juga. Dan dia kadang-kadang ternyatakan pendapat yang bercanggah dengan dalil yang sahih. Kan tersilap ijtihad. Kalau benda tak pelik tu tak apalah, tapi pendapat pelik-pelik tu ijtihad tu kena cek mula, walaupun Tok Guru besar kadang dia tersilap tak sengaja dah. Dan kita tetap haram mengikut pendapat Tok Guru tu kalau tak ada dalil yang kuat, kalau dia siapa merosakkan agama lah, begitulah dah. Pendapat Syekh Zarkashi ini kemudian diikuti oleh Syekh Khatib Syarbini, iaitu Syekh Khatib Syarbini dan Syekh Ramli dan ini kitabnya Murni dan kitabnya Nihayah. Gitulah dia kata pendapat kata tak betul gitu dah. Semaya fardu berjemaah tak afdal dah. Tak dipakai kata semaya sore. Lebih afdal kalau lebih khusyuk berbanding semaya jemaah tak dipakai dah, gitulah. Syekh Ibn Hajar Al-Taimi berkata dalam kitabnya Tuhfah, apabila bertentangan antara khusyuk dari jemaah, maka jemaah yang didahulukan seperti yang disepakati oleh para ulama. Kalau bertentangan itu kata khusyuk dengan jemaah amal lah, maka jemaah yang didahulukan seperti yang disepakati oleh para ulama, sehingga mereka katakan fardu kifayah lebih afdal dari sunat. Itu keadaannya. Dan juga terjadi khilaf tentang hukum berjemaah kerana ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan berjemaah menjadi syarat sah solat. Lebih kuat dari khilaf tentang khusyuk menjadi syarat sah solat. Dua-dua juga Ibn Hajar ni. Semaya jemaah ni ada mazhab tu, mazhab Zahiri, dia kata syarat sah solat kalau tinggal semaya berjemaah. Semaya sore tak sah. Semaya tu jadi tak sah. Semaya kena jemaah juga dia. Orang untuk orang lelaki dah. Sampai tahap tu dah. Tapi khusyuk ni tak ada nak kata syarat sah solat dah. Kalau tak khusyuk sikit batal solat dah, tak ada dah. Tapi kalau tak semaya jemaah batal solat ada dah, tak sah solat ada. Jadi kita kena ambil hak paling kuat lah. Hak mana hak paling tegah. Ramai lawak pegang. Hak ramai lawak pegang ni semaya berjemaah. Ada hak kata fardu ain, ada kata syarat sah solat dah. Sampai tahap tu dah. Mengenai fatwa Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam yang mengatakan secara umum khusyuk itu didahulukan, yang sesuai dengan qaul yang mengatakan berjemaah itu hukumnya sunat. Berdasarkan ini Imam Ghazali berfatwa
Apabila solat berjemaah menghilangkan rasa khusyuk dan sebahagian besar dari sebahagian besar solatnya, maka solat seorang diri tentulah lebih utama dari berjemaah. Demikian dinukil oleh Ibn Hajar dan kitabnya Tuhfah. Jadi benda ni kena yakin 100% dah. Jangan kita lebih kurang ya khusyuk dah. Lebih khusyuk sikit dah semaya sore dah. Lebih banyak nak tak apa? Gitu je biasa sikit dah. Tak pedah gitu je, pentingnya betul-betul yakin. Ataupun sebenarnya tipu daya syaitan dah. Yang berasa macam syaitan tak ganggu masa semaya sore, masa semaya jemaah yang ganggu. Kalau betul tu dah syaitan kena tipu lah. Tak ada pedah ikut cara gitu dah. Jadi apa-apa pun yang pentingnya kena semaya jemaah lah. Khusyuk tu usaha lah. Kita khusyuk semaya jemaah kena buat latihan supaya lebih khusyuk gitu lah. Makmum memperolehi fadilah pahala berjemaah selain dari solat Jumaat. Selama imam belum memberi salam, sekalipun ia belum sempat duduk, umpamanya imam memberi salam setelah selesai takbiratul ihram makmum. Ini mengikut mazhab kita, mazhab lain tak boleh. Dia kena cukup serakaat dia. Dia setengah tepat lagi ya. Dia rakaat terakhir memang tak ikut dah. Dia semuanya suku dah. Pasal ada hadis juga ada dalil. Mazhab kita ni selagi tak imam ni tak bi takbir Allah tak bi salam assalamualaikum warahmatullahi tu klik kanan tu. Selagi tak bi takbir, kita dah lagi akad takbiratul ihram. Akad Allahu akbar. Acik apa? Abi Allahu akbar takbiratul ihram. Tak imam pun bisa assalamualaikum warahmatullahi. Duduk pun tak ada lagi dah. Duduk pun tak ada lagi tapi tetap boleh semuanya berjemaah lah. Boleh pahala berjemaah kan. Ya. Dikatakan demikian kerana si makmum mendapatkan satu rukun bersama imamnya dah. Namun untuk memperolehi pahala yang sempurna adalah makmum sempat menemui takbiratul ihram imam dan takbiratul imam mengiringi takbiratul ihram imamnya. Itu baiknya dekat lalu lah habis tu imam takbir terus makmum takbir itu paling afdal dah. Ni tak cerita ni. Ada khidah ni masalahnya surakaat dah. Ada mazhab tu dia tak cukup surakaat tak boleh jadi. Tak boleh lah pahala jemaah tu kan. Tak ada faedah berikut tak jadi. Kena cukup surakaat paling kurang. Walaupun masbuk dah. Kalau dia dapat takbiratul ihram imam atau didapatnya tetapi makmum terlambat bertakbir, maka tidak diperolehnya pahala jemaah yang sempurna. Jadi pahala dipanggil takbiratul ula istilah dia dah. Dia ada satu fadilah. Dia ada ayat ke sini ke tak ada? Tak ada dah. Fadilah ni orang yang dapat dua perkara ni maka dia akan lepas daripada nifak dan apa? Dan dua perkara dia boleh fadilah dua perkara dah. Iaitu orang yang sembahyang 40 hari tanpa meninggalkan takbiratul ula, takbir yang bersama imam dah. Tu fadilah besar dah. Jadi siapa-siapa tak sedap suruh nak jadi takwad ni tak ada. Siapa-siapa yang boleh jaga sunnah ni iaitu sembahyang berjemaah dengan 40 hari bukan 40 waktu 40 hari. 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, takbir yang serentak lepas tu imam sudah takbir dia terus akad takbir. Maka orang ni lah dijamin terlepas dua perkara. Pertama terlepas daripada sifat nifak, yang kedua selamat dari api neraka ni. Jadi besarlah fadilat dia ni. Tapi 14 hari ni lama kali payah kali dah. Ada masa-masa kita berasa sakit perut dah. Payahlah dah. Tapi salah kalau Allah beri kurniakan dia sungguh dah. Allah kurniakan dia boleh jaga 40 hari sungguh. Satu kurniaan nikmat yang besar lah. Jadi sebab itu kita tak boleh tuduh siapa-siapa orang dah. Kadang-kadang orang tu ada fadilat ni kat dia boleh dia nampak biasa pakai kapur dah. Tak pakai serban kapur tapi boleh jaga siapa kau tahap 40 hari bukan 40 waktu dah 40 hari. Semua 5 waktu setiap hari salat 5 darab 40 kat lebih kurang 200 waktu semaya lah. Dia boleh takbiratul ula maka orang ni dijamin lepas daripada nifak dan juga daripada api neraka. Pahala berjemaah dengan solat Jumaat tidak diperolehi makmum melainkan dengan mendapatkan satu rakaat bersama imamnya. Tapi sembahyang Jumaat tak boleh pula mazhab kita ni. Sembahyang lain tu boleh, mazhab lain ke ada sembahyang lain pun tak boleh dah. Dia kena habis serakaat paling kurang tapi sembahyang Jumaat ni kalau tak cukup serakaat kena sembahyang Zuhur dah. Dia akad takbir, tak imam rokok dah. Tak ada rokok bersama imam dah. Tak imam rokok, tak imam tidak dah. Tak ada rokok, tak imam tidak dah, tak boleh serakaat. Dia tak boleh serakaat bersama imam maka rakaat pertama tu rakaat
kedua gitulah, hak kedua cerita ni tak ada serakat, jadi kena semaya zuhur. Jadi kena tukar pada niat semaya zuhur lah. Tak ada tu tukar semaya zuhur. Tukar gitu, tukar niat gitu. Sunat bagi imam memendekkan bacaan dari perbuatan solat dan perbuatan solatnya. Kalau jadi imam, tak boleh baca lama. Takut nyanyi ke makmum dah. Di bawahnya semua sunat ab'ad dan hay'atnya dah. Sunat besar, sunat kecil. Yakni jangan terlalu lambat, tetapi dengan secara sedang-sedang, secara sederhana. Sekira-kira tidak sampai ke tingkat yang sangat kurang. Dan tidak di bawahnya yang lebih terlampau sempurna. Yang lebih sempurna dan yang disunatkan bagi solat seorang dirinya. Jadi hak sempurna sangat tu, dia sunat bagi seorang sendiri, semaya seorang diri. Jadi kalau nak suruh khusyuk tu kita kata hak ni lah. Kalau kita nak buat alasan tak semaya fardu, khusyuk semaya seorang, tu kadang-kadang alasan daripada syaitan pas sakit aduh nak semaya khusyuk seorang ni boleh semaya sunat banyak mana pun dah. Kan nak kira dah. Jadi dia kena sunat tu imam ni pendek baca dah. Tapi seorang diri molek panjang dah gitulah dah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif fa inna fihim as-saghir wal kabir wal dha'if wal marid fa idza al-hajati wa idza shalla nafsi falyusalli ma syaa." Artinya apabila salah seorang kamu menjadi imam orang banyak, maka hendaklah ia mengeringankan solatnya. Kerana ada di antara mereka ada anak kecil, ada orang tua, ada orang lemah, ada orang yang sakit, dan orang yang mempunyai hajat. Dan bila salah seorang kamu solat bersendirian, maka panjangkanlah sekendaknya. Hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Jadi kalau dia sembahyang sore boleh sembahyang ramai, tapi kalau dia jemaah, dia jadi imam, maka dia kena fikir. Orang ada anak kecil ni, ada orang yang ada hajat, ada orang yang tua, ada orang yang lemah, ada orang sakit ni, macam-macam dia fikir pada anak makmum dia lah, ada lorak nak kerja ke apa dah. Jadi sunatnya pendek pula, bukan sunat panjang dah. Kadang-kadang orang kata panjang tu lebih afdal, lebih banyak pahala, tapi ada kadang-kadang pendek lebih afdal dah. Imam boleh memanjangkan salatnya apabila semua makmumnya rela dan kerelaan mereka nyatakan dalam bentuk kata-kata. Dia kata, beres tu imam, boleh semuanya panjang ni. Tak apa dah. Dan ini apabila semua makmum itu berkumpul pada satu tempat, bertempat di masjid, bukan di jalan raya, dan mereka adalah makmum tetap. Macam ni makmum tetap je ke masjid kan. Dan tidak ada orang lain yang masuk menjadi makmum di antara mereka, tidak ada yang berada di bawah perbudakan dan tidak ada wanita bersuami. Dia ada seorang yang senang mengambil upah untuk membuat suatu perbuatan, maka dalam keadaan ini sunat bagi imam memanjangkan solatnya. Ya gini lah, kali ni jadi imam, kalau makmum tu sama-sama kata jemaah tetap lah ada orang tua, tak ada kerja buat dan dia boleh panjang sikit dah. Jadi kita pun boleh semuanya panjang. Dengan syarat tak ada orang yang, kalau ada jemaah tetap lah, tiba-tiba orang baru mari, orang tu ada sibuk nak kerja lain, semua singgah semaya jemaahnya dah. Atau pada wanita dah tak lama nak klik rumah, ataupun orang ambil upah gapa-gapa kerja buat ni, maka dalam keadaan ini sunat bagi, kalau ada orang ni kena sunat pendek, tak makruh, tak boleh lah panjang. Kalau tak ada orang yang macam ni, bolehlah panjang ada sikit, boleh panjang sikit dah, sunat panjang. Makruh imam memanjangkan solat kerana menunggu bertambahnya anggota jemaah. Tak boleh tu imam ni pisah, tunggu lama sikit nak suruh jemaah mari. Takut ia jadi temiak. Temiak jadi mari lewat semua dah. Tak apalah lewat apa tak imam tunggu dah. Ada. Atau menantikan seorang yang punya jabatan seperti qadi, mufti dan lainnya, ataupun apa panggil dia? VIP dah, VIP. Tiga gagal sebelum ni supaya jemaah ada VIP dah. VIP ni dia tak rajin mana semai lain, dia semai jemaah tu dia boleh VIP dah. Dia boleh masuk, orang lain ni hak nunggu nama ni tak boleh masuknya. Gitulah ceritanya. Yang pentingnya tak molek dah. Kalau kita tunggu raja kau dak, tunggu qadi kau, mufti kita lain, tunggu nak semai jemaah ni, tunggu apa ni semai jemaah, tunggu apa ni. Kerana seperti itu akan menjengkelkan makmum lain marahnya dak yang sudah hadir lebih awal. Kerana itu apabila sudah hadir sebahagiannya, sunatlah bagi imam menyegerakan melaksanakan solat berjemaah.
Sehingga masih diharapkan akan datang yang lainnya. Jadi bila-bila kita harapkannya ada orang lain lagi. Tapi jangan kita nak tunggu sangat. Sampai kau lambat dah. Kalau solat dilakukan dengan yang sudah hadir, maka haram menanti ke orang yang belum hadir dah. Begitulah. Demikian terangkan dalam kitab Syarah Qubah. Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Okay, lepas tu jika mendengar, kalau imam mendengar dalam rukuknya atau dalam tahiyat akhirnya suara orang yang masuk ke dalam tempat solat, kan hendak mengikutinya. Tu imam tengah rokok, tiba-tiba dengar orang mari nak sembahyang Jumaat, dah bunyi tapak kaki ke hunggar apa bunyi dah. Sunat bagi imam menantinya dalam rokok tersebut. Buat lama sikitlah, jangan lama doa setengah tu, lama doa tunggu dah. Dia belajar hak ni dia pakai lama, jangan lama doa lama terlebih kuranglah. Atau dalam baca tahiyat lama sikit, baca tahiyat agar dia dapatnya satu rakaat dalam berjemaah. Biar orang dia lah, orang yang pergi lewat dia. Dengan dua syarat. Pertama, jangan terlalu lama lah menanti dia. Janganlah lama pula tak. Lebih daripada Fatihah dah. Tak boleh dah rokok tu tak. Lebih daripada baca Fatihah kau. Tak boleh lah. Lepas tu kedua, jangan membeza-bezakan yang masuk tapi mereka semua sama ditunggu. Dan tidak sedap menanti pada rukuk yang lain dari rukuk dan tahiyat akhir. Dua ni je kalian tunggu dah. Kerana kita tidak ada gunanya, tapi kalau diperbuat hukumnya makruh. Kalau buat juga hukumnya makruh. Okay. Orang yang solat seorang diri yang mendengar orang masuk ke tempat solatnya dah. Dia solat sendiri, tiba-tiba dia dengar orang mari dah. Kerana hendak mengikutinya dah. Jadi dia ada orang nak ikut belakang dia, nak cuak dia, kau apa dia tak imam. Disunatkan menantinya dalam rokok. Atau dalam tahiyat akhir, sekalipun lama waktunya. Kerana tidak dapat orang lain yang merasa jengkel dengan lamanya menunggu. Jadi tak ada orang lain. Bagus seorang dia yang mari nak ikut kita, tak ada orang nak tunggu. Jadi bolehlah tunggu masa tu dah. Dan juga hukum imam yang makmumnya rela dengan salat imamnya yang panjang telah memenuhi syarat-syarat tadi, sunat baginya menunggu di dalam rokok atau tahiyat akhir sekalipun waktu menanti itu cukup lama, dengan syarat bahawa disamakan antara yang masuk dengan tidak membeza-bezakan mereka. Sunat bagi imam menunggu dalam sujud yang kedua bagi makmum yang terlambat agar ia dapat menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Kerana kalau tertinggal rakaat sedangkan imam sudah berdiri sebelum makmum duduk rokok. Jadi dia ni tak makmum baca lambat ataupun dia baca Fatihah berhabis kan. Dia kena tunggu je sebelum dua rukuk yang panjang lah. Di sebelum dia rokok makmum tu dia boleh tunggu. Tak imam tengok ada makmum lewat ni. Dia semaya juga dia baca Fatihah berhabis. Jadi tunggu dan lambat habis lah. Jadi biar dia rokok dulu dah. Sebelum tu imam akad daripada bangun daripada sujud yang kedua dah. Dan tidak disunatkan imam solat gerhana menunggu di dalam rokoknya yang kedua kerana tidak sempat mendapatkan rakaat bersama imamnya. Jadi tak ada faedah lah. Rakaat rokok ni ada dua rokok dari satu rakaat ni mengikut semaya gerhana ni. Jadi tak rokok yang kedua ni tak ada faedah lah. Nak tunggu pun dah. Kan tak ada rakaat pertama diri pertama tu. Dia kena diri kedua dah. Jadi tak payah dah. Siapa yang sudah menyelesaikan solat fardu yang tunai selain dari solat nazar, solat khauf dan solat jenazah dah. Lalu dia dapatnya masih dalam waktunya orang solat berjemaah atau orang yang solat sendirian. Sudah ia mengulangi kembali solatnya dengan berjemaah tapi hanya sekali saja dah. Kali nak jadi imam pun jadi makmum boleh dah. Dia semai dah, tiba-tiba imam sore dah. Tiba-tiba ada berjemaah lain mari. Ramai dia pun ikut dah. Dah, gitu lah. Salat khauf, salat jenazah pun boleh. Tidak boleh lagi sekalipun dalam salat subuh dan salat asar atau imam salat yang pertama itu afdal. Jadi imam itu afdal. Atau imam tak afdal, kita nak ikut imam afdal. Kalau beda sekali tak boleh. Sekali je boleh dah. Kalau kita nak ulas semaya sekali je boleh. Tapi jika imam solat yang kedua itu makruh mengikutinya, dia sunat mengulangi kembali solatnya. Imam solat kedua tu makruh kena bid'ah tadilah dah.
Demikianlah diterangkan dalam syarah bab nama solat ini menghapuskan fardu adalah solat yang pertama. Solat yang pertama tu dia boleh hapus fardu lah, dia maksudnya semaya dalam waktunya nak. Sama ada dia solat berjemaah atau solat sendiri. Dan solatnya yang kedua hanya sunat wajib. Jadi yang kedua tu walaupun kita semaya di masjid contohnya dengan tok imam masjid, lepas tu kita balik rumah kita jadi tok imam pada keluarga kita, yang kedua tu hanya sunat. Nama wajib meniatkan fardu juga dah. Kita walaupun kita tok makmum di masjid, kita kelik tu jadi tok imam di bagi anak isteri kita, kita tetap kena wajib fardu. Di niatnya, dalam niatnya pada saat mengangkat takbir dan wajib meneruskan solatnya. Jadi dia kena kat takbir teruskan solat dah. Jadi dia teruskan dah niat keluar tu semaya dah zuhur sore nak semaya jemaah ataupun semaya jemaah. Masjid lepas tu niat lepas rumah niat fardu zuhur jemaah juga. Jemaah dalam rumah pun dah. Jadi dia boleh berlaku dah. Yang penting dia kena niat maksudnya. Dan haram memutuskannya sedangkan solat nazar dah. Khauf solat jenazah tidak disunatkan mengulang-ulangnya, dan jika diulang kembali solat fardu nazar solat khauf tidak sah kedua-duanya seperti solat fardu yang diulanginya sudah selesai waktunya atau diulangi lebih dari sekali atau diulangi dengan tidak berjemaah maka tidak sah. Ulang-ulang ni kena berjemaah. So lepas tu itulah lebih daripada sekali pun tak apa. Tetapi kalau mengulangi kembali solat jenazah sah saja solatnya, namun berubah menjadi sunat lah. Mula tu fardu kifayah, seluruhnya sunat lah. Asnawi berkata solat sunat yang disunatkan berjemaah seperti solat gerhana sebagaimana solat fardu yang disunatkan mengulanginya. Az-Zayadi berkata dikecualikan dari solat sunat adalah solat sunat witir di bulan Ramadan, tidak sunat mengulang-ulangnya sekalipun disunatkan berjemaah. Kerana diterangkan di dalam hadis da witrani fi lailatin. Tidak sah dua witir dalam satu malam, hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Talq bin Ali. Dan Syekh Ibn Hajar berkata dalam kitab Intifah ke kusufin kama nassa alaihi witru Ramadan. Sebagaimana solat gerhana seperti dinaskan pada witir bulan Ramadan. Jadi dia kata tidak sah witir dua. Ya gitulah. Jadinya dia kena dua witir tak boleh tak? Dua witir tak boleh. Dan satu malam. Jadi solat sunat istikharah ke solat witir ni dalam pada maka tidak sunat mengulangi sekalipun disunatkan berjemaah kerana terangkan hadis nak gitulah. Sebagaimana solat gerhana seperti yang teras kepada witir Ramadan, yakni sunat mengulanginya berjemaah. Jadi saat ini kita semaya sore, kita sunat kita semaya jemaah. Pada kali lepas ni baru kita baca alasan yang perbolehkan meninggalkan solat berjemaah. Secara umumnya kita dosalah tak boleh tinggal solat berjemaah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.